yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim supaya kita memanifestasikan perkara ini dalam masyarakat. Dan kalau ini berjalan dengan baik, tidak timbul masalah kecelaruan. Yang kita tak mahu ialah apa yang telah dibuat dulu baru tanya. Ini yang tak jadi. Saya boleh beri contoh. Kadang-kadang bukan umarak pun buat. Kita masyarakat. Saya buat contoh kongsi raya. Kongsi raya itu tak tahu siapa buat. Tapi tiba-tiba jadi, radio kata, akhbar cakap, jadi. Dan belum bertanya kepada ulama, macam mana ni, boleh ke tak boleh? Jadi, apabila pandangan diberi oleh para ulama, tak boleh katakan. Sudah menjadi satu masalah. Sudah menjadi satu masalah. Sebab apa? Sebab ulama tidak diminta pandangan di dalam hal-hal yang berkaitan, yang tak tahu hukum hakamnya. Apabila tidak diminta pandangan lebih awal dalam satu perkara yang baru yang belum jelas halal atau haram, boleh atau tidak boleh, dan dikemukakan dalam masyarakat dengan tidak terancam, maka timbul kekeliruan, timbul permasalahan. Walaupun perkara itu nampak kecil, tetapi implikasinya besar, kecelaruan dalam pemikiran. Itu saya sebut satu contoh saja. Dan orang agak selesa guna kongsi raya. Tapi belum ditanya pada ulama, telah diguna cara meluas. Ini contoh kecil yang saya nak sebutkan. Tapi kalau hal-hal seperti ini ditanya kepada pandangan ulama, dan kita ada institusi fatwa di setiap negeri, dan kita ada institusi fatwa di peringkat kebangsaan, dan perkara ini perlu dirujuk lebih dahulu, tak utamanya di dalam membuat apa-apa perkara khasnya berhubung dengan dasar-dasar yang nak dirancangkan, yang nak diadakan. Baru dia selari dengan kehendak Islam dan sesuai negara kita ni sebagai negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Tuan-tuan sekalian, kerana itulah kita melihat tugas ulama, tugas umara ada dua. Khasnya, kalau tadi telah disebut, alangkah baiknya kalau sekiranya ulama itu juga umara, sebagaimana Khulafa' Rasyidun. Mereka adalah ulama, mereka adalah umara. Namun begitu, tetap kita lihat para Khulafa' Rasyidun mempunyai ahli mesyuaratnya yang tersendiri. Abu Bakar ada ahli mesyuaratnya, Sayyidina Umar ada ahli mesyuaratnya, sehingga Sayyidina Umar tidak membenar para kibar sahabat-sahabat utama keluar daripada Madinah kerana ingin mendapat pandangan dan juga buah pikiran dan mesyuarat dengan mereka. Itu menunjukkan bahawa walaupun mereka sudah mempunyai satu ilmu yang tinggi dan belajar dengan Rasulullah sendiri, namun tetap ingin kepada pandangan-pandangan para sahabat dan ahli mesyuarat. Karena Rasulullah SAW menyebut, ma khaba man istashara, tidak akan kecewa orang yang selalu bermesyuarat. Karena itu tuan-tuan, kalau kita tengok, kalau apa-apa kita buat, lakukan dengan mesyuarat, berbincang, maka risikonya kecil berbanding dengan orang yang melakukan kerja-kerja tidak bermesyuarat di dalam hal-hal tertentu, walaupun dalam masalah pejabat kita. Tuan-tuan sekalian, kerana itulah para ulama meletakkan pada masa dulu, orang yang bakal memimpin masyarakat itu perlu pada satu tahap ilmunya sampai ijtihad. Tetapi sebagaimana Ustaz tadi sebutlah, kita sekarang ni kita terimalah apa yang ada dan kita gabung jalinkan. Kerana itu ada ulama juga sebagai pemerintah zaman-zaman yang silam, ada ulama yang tak memerintah, ada umara yang tak sampai ilmunya di dalam ilmu Islam, ilmu yang tinggi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun hal ini boleh digabung jalinkan dengan saling memberi dan menerima, saling memberi dan menerima pandangan dan sebagainya. Kerana itulah tugas para ulama, yaitu iqamatuddin, tugas ulama dan umara, iqamatuddin wa siyasatid dunia, memastikan agama berjalan dan menterbi negara. Itu tugas.
Baik, tugas para umara ialah memastikan agama terjaga dan dengan agama itu mengurus hal-hal dunia. Kenapa tuan-tuan? Karena kita adalah apa yang kita buat setiap hari, kita akan bawa amalan kita ini ke akhirat. Ada ramai orang tidak membayangkan, walaupun perkara ini telah menjadi satu benda yang basic di dalam agama. Ada orang merasakan, saya bekerja ni boleh pahala ke tak dapat pahala? Atau saya pergi kerja ni gitu-gitu je. Sebenarnya tuan-tuan, kita bekerja pada setiap hari. Apapun kerja kita, kita akan dapat lihat amalan kita itu. Kalau kita buat baik, dapat lihat baik. Kalau kita buat buruk, maka keburukan itu akan dilihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini adalah satu basic yang telah diletak di dalam oleh Allah di dalam Al-Quran, supaya kita memastikan bahawa tugas kita, khasnya tugas pemimpin-pemimpin yang diberi tanggungjawab, ialah menjaga agama dan mengurus dunia itu menurut agama. Tak boleh lagi. Baik, menjaga agama macam mana? Ialah menyebar agama, menyuruh orang supaya beramal dengan agama, sama ada dengan lisan, tulisan atau apa jua yang dia mampu. Kemudian menolak, menjelaskan kebatilan, menolak ketumahan-tumahan yang tidak baik terhadap agama. Dan begitulah juga pelaksanaannya, melaksanakan titah perintah agama dalam semua yang disuruh. Begitulah juga mendorong masyarakat supaya berpegang teguh kepada agama. Dan memimpin masyarakat di dalam pentadbiran harian itu ialah berdasarkan kepada agama tadi, iaitulah melakukan keadilan dan membuang kezaliman, memastikan masyarakat bersatu dan tidak ada berlaku perkelahian dan membangun negeri dan negara. Ini adalah semua sekali tugas pemerintah yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Umar berkata, saya teringat nas Arabnya, dia kata, andai kata seekor keldai di Iraq jatuh kakinya di dalam lubang dan ditakdirkan, kalau ditakdirkan kakinya patah, maka Umar merasai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia tidak buat jalan elok untuk himar lalu. Itu zaman Sayyidina Umar. Dia merasa tanggung jawab, walaupun seekor keldai lalu di jalan kakinya terjelus dan patah, dia rasa Umar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tuan-tuan, tugas pemimpin yang diberi mandat ialah mentadbir negeri dan negara mengikut lunas yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amalan yang dilakukan itu diberi ganjaran kalau dia ikhlas dengan Allah dan mengikut syariat, diberi ganjaran. Berapa salah tuan-tuan? Banyak. Karena itulah orang-orang seperti ini, kalau melakukan dengan jujur dan ikhlas dan mengikut syariat Allah, usaha dengan sedaya upaya, maka dia telah dijanjikan dengan syurga, dan sebelum masuk syurga diberi bayan arasy. Ini bukan satu perkara main-main. Ini bukan satu perkara kecil. Kerana itulah tuan-tuan, orang yang kalau ibu bapa mendidik anak boleh masuk syurga, apalagi sebuah kerajaan memberi kemudahan, kebaikan kepada para rakyat. Kerana itulah tuan-tuan, walau bagaimanapun di dalam mentadbir dan merintah ini bukan satu orang panggil kebanggaan, tetapi satu amanah. Satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sekiranya kita menunaikan dengan tanggungjawab daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang yang berbahagia. Tetapi kalau sekiranya kita tidak melakukan dengan sejujurnya, seikhlasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kita di hari akhirat nanti. Saya berhenti di situ dulu.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.